nak tolak bala. Nak tolak bala. Bila kita nak tolak bala, salah satu cara dia, kita kena satu amalan lah, menghubungkan rahim ni jadi amalan yang boleh menolak bala. Sebab tu tengok Sayyidatina Khadijah dia kata ke Nabi. Dia kata kepada Nabi, Tuan hamba tidak akan sekali-kali dihinakan oleh Allah kerana Tuan hamba orang yang suka menghubungkan rahim. Tu. Nampak dah? Kak dengar tak? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Okey, dengar tak? Okey nah. Dan Tuan hamba benar pada perkataan. Jadi salah satu kenapa Sayyidatina Khadijah ni bagi semangat, satu sebab diri Nabi sendiri tu orang yang suka menghubungkan rahim. Yang kedua, Nabi ni orang yang suka cakap benar. Tak ada cakap bohong. Semua perkataan Nabi ni benar. Dan Nabi ni pula dia suka menanggung akan penat kesusahan. Bermakna orang yang sabar lah Nabi ni. Dan Tuan hamba suka menjamu orang yang menumpang. Tu kita kadang-kadang nak murah rezeki. Nak bagi Allah Ta'ala bagi rahmat. Kena ada sifat-sifat ni lah. Pertama, suka menghubungkan rahim. Yang kedua, benar pada perkataan. Kemudian sabar dalam musibah. Duk tanggung kesusahan ni sabar. Tambah PKP pula. Nak jumpa pun tak boleh. Mengaji cara online je. Mengaji cara online pula, kalau nak hak nampak-nampak tu tak apa. Hak tak nampak. Supaya duk cakap seorang-seorang. Tapi nak buat lagu mana? Sabar. Ni kata, Nabi ni orang yang sabar. Dan dia kata juga, Tuan hamba menjamukan segala yang menumpang. Nabi ni salah satu lagi sifat dia, dia suka jamu orang yang mari tumpang. Tetamu mari rumah ni dia suka jamu. Ni perangai Nabi. Dan Tuan hamba menolongkan atas kesusahan. Suka duk tolong orang, susah je nak tolong. Ni kata Sayyidatina Khadijah. Ni isteri yang memberi semangat kepada suami dia. Ni kadang-kadang orang perempuan ni kena main peranan sikit lah untuk tok lelaki tu. Kadang-kadang tok lelaki ni balik penat-penat. Kita pula duk beleter pula. Elok. Tapi bukan orang Kulim lah. Ni orang Somalia ni. Cerita ni. Kan? Makna dia bila dia balik penat-penat, kita bagi semangat. Bagi dia tenang. Ini kita menambahkan letih lagi. Jam. Tengok tu. Perangai Sayyidatina Khadijah. Sebab tu dia perempuan terbaik atas muka bumi. Tak ada siapa boleh challenge dia. Hebat Sayyidatina Khadijah. Okey, kemudian pergi Sayyidatina Khadijah hingga mendatang ia dengan Nabi SAW kepada Waraqah bin Naufal. Bila dia bagi semangat kepada suami dia, kemudian dia ajak suami dia bertemu dengan seorang yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ni. Jadi Waraqah bin Naufal ni, dia kata Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia ni baru memasuki agama Kristian sebelum kedatangan Islam dan pernah menulis Injil dalam bahasa Yahudi. Dia seorang tua yang buta. Itu Naufal. Waraqah bin Naufal ni, kalau kita tengok di sini, dia kata ia sepupu bagi Khadijah. Makna saudara sepupu bagi Khadijah. Dan adalah ia Waraqah ni seorang yang jadi Nasrani. Dalam kitab ni kata Nasrani. Kalau tengok dalam Rahiqul Makhtum, dia kata beragama Kristian sebelum kedatangan Islam. Dia kata. Okey. Maka menyurat ia. Maka menulis ia Waraqah ni dengan bahasa Arab daripada Injil. Barang yang dikehendaki Allah bahawa disuratnya. Jadi dia ni pandai, orang bijak lah. Orang alim lah. Dia ni boleh menulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Tu. Saya ada seorang kawan, bukanlah kawan, dia ni peringkat abang lah, umur 50 lebih. Jadi masa saya duduk pondok dulu, saya umur 20, dia umur 40 lah. Dekat 40 lah. Dia ni punya hebat Allah Ta'ala bagi dekat dia ni. Dia boleh terjemah kitab Arab, kan? Kitab Arab,
kepada bahasa orang putih, daripada orang putih pula dia boleh terjemah kepada bahasa Jawi dan Rumi. Oh, hebat dah. Orang Selangor. Orang Selangor sampai lah tak kahwin. Kalau nak nombor saya bagi. Bagus dia. Dia orang Banting Selangor. Hebat. Kebanyakan kitab-kitab pondok dia yang terjemah kepada bahasa Rumi. Saya pernah baca satu buku yang dia buat, dia terjemah buku Weda, buku daripada agama Hindu ni, dia terjemah kepada bahasa Inggeris. Hebat. Hebat. Kalau perempuan ni pergi kedai, kadang-kadang pergi kedai kitab ni ada jumpa kitab. Dia tulis itu terjemahan Iqna' ke apa, tengok bawah tu dia tulis Nuruz Zaman. Nuruz Zaman tu dia lah. Orang Banting Selangor. Hebat dia. Tengok Warakah ni pula, hebat dia, dia boleh tulis kitab Injil dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Tu. Okey. Dan pada satu riwayat suratan Ibrani. Ada riwayat lain kata tak, dia tulis Injil dalam bahasa Ibrani. Maka menyurat ia Warakah dengan bahasa Arab daripada Injil, barang yang dikehendaki Allah Ta'ala bahawa disuratnya. Ni banyak riwayat lah. Tapi kita faham situ, Warakah ni orang alim lah, bahasa mudah dia. Dan adalah ia Warakah ni syaikhun. Syekh ni makna dia orang tua. Syaikhun yang tua. Telah buta matanya. Dia ni terlalu tua dah. Mata dia pun buta. Mata dia pun buta dah. Dia terlalu tua kan, mata pun kelabu dah. Maklum sajalah. Mata pun tak apa nampak dah. Kelabu dah, buta dah. Kata cerita ni tengok. Maka berkata ia Warakah baginya, bagi Khadijah, maka berkata ia Khadijah baginya, bagi Warakah, hai anak bapa saudaraku. Ni Sayyidatina Khadijah pun tegurlah Warakah ni. Dia kata, wahai anak bapa saudaraku, dengar olehmu daripada anak saudaramu, yakni Nabi SAW. Maka berkata Warakah baginya SAW, hai anak saudaraku, apa ia yang engkau lihat? Jadi Sayyidatina Khadijah ni, dia bawa Nabi pergi jumpa Warakah ni atas tujuan nak tahu cerita apa sebenarnya yang berlaku kepada suami dia, yakni Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Khadijah pun ceritalah ni, ada anak saudaramu ni mari nak cerita sesuatu yang berlaku dekat dia. Kemudian Warakah kata kat dia, cerita. Maka berkhabar Rasulullah SAW akan khabar barang yang dilihatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi pun ceritalah. Maka berkata baginya, bagi Nabi SAW oleh Warakah bin Naufal. Bila Nabi dah cerita lebih kurang, berkatalah Warakah bila dia dengar cerita tu, dia kata inilah namus. Itu bahasa Arab tu, namusun. Namus. Bukan nyamuk lah, namus. Inilah namus yang diturunkan Allah atas Nabi Musa. Bila dia dengar cerita Nabi, dia tahu dah. Bermakna Nabi ni bertemu dengan namus. Namus ni pernah diturunkan ke atas Nabi Musa. Jadi kita kalau sebut namus mungkin kita tak tahu. Tapi itu nama gelaran malaikat Jibril. Dalam kitab Injil, Taurah, Jibril nama dia namus. Gitu. Nama dia namus. Yang kita tahu hari ini nama dia Jibrail ataupun Jibril. Dia ada dua nama tu. Jibrail ataupun Jibril. Jadi dalam kitab Injil ni, dia akan sebut namus. Tu kata Warakah. Inilah namus, dia kata, yang diturunkan Allah atas Nabi Musa. Bermakna Allah Ta'ala pernah pertemukan Jibril dengan Nabi Musa. Tadi kata, mudah-mudahan kiranya aku padanya orang muda. Dia kata kalau molek lah. Masa mu cerita ni aku duk muda lagi. Itu maksud dia.
Dia kata mudah-mudahan kiranya aku padanya orang muda. Ish, dengar-dengar cerita hang ni, kalaulah aku ni muda lagi. Dia kata. Mudah-mudahan kiranya adalah aku hidup tatkala mengeluarkan akan dikau oleh kaum engkau. Bermakna Waraqah ni nampak dah. Nanti bila cerita ni akan tersebar, dia akan jadi orang yang menyebarkan cerita. Maksudnya Nabi ni bila dia cerita ni akan berlaku dekat dia, dia diusirkan oleh kaum dia. Itu yang dia kata ni. Mudah-mudahan kiranya adalah aku hidup tatkala mengeluar akan dikau oleh kaum engkau. Ish, kalaulah aku masih hidup masa depa hamba mau keluar tu, alangkah bagusnya. Itu maksud dia. Sebab dia nak tolong Nabi lah. Tapi kerana dia dah tua, jadi dia pun tak ada harapan lah. Atas kertas ni, mungkin tak ada harapan dah. Pasal apa? Pasal masa pun dah ujung. Itu maksud dia. Okey, kita teruskan sikit. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah mengeluar akan daku mereka itu? Jadi Nabi pun macam confused. Betul ke? Kaumku ni akan halau aku keluar daripada kampung halaman aku ni. Dia nak kepastian ni. Daripada sebab Waraqah ni, dia cerita benda yang tak berlaku lagi. Dia cerita benda yang tak berlaku lagi. Nabi pun tak pergi cerita lagi dia terima wahyu. Cuma yang tahu sekarang ni Sayyidatina Khadijah dengan Waraqah je. Tapi Waraqah ni cerita dah kat dia, nanti kerana benda macam ni lah, mu akan dihalau keluar oleh kaum daripada kampung halaman. Tapi kalau aku muda, aku boleh tolong hang. Tapi aku dah tua dah, mata pula buta. Fahamlah no? Nabi tanya untuk kepastian. Katanya kata Waraqah, bahkan ya. Dia kata betul. Akan dikeluarkan oleh kaum hang. Sebab tiada mendatang seorang laki-laki sekali-kali dengan seumpama barang yang engkau datangkan dengan dia dengan barang, melainkan diseteru akan dia. Sebab apa dia berani kata akan dikeluarkan oleh kaum dia? Sebab dia kata tak ada siapa yang boleh pergi cerita satu benda ni yang macam hang cerita ni, melainkan dia akan dimusuhi. Nampak tak? Bermakna setiap orang yang dapat peristiwa macam Nabi ni kalau berlaku dekat dia, dia pergi cerita ke orang, pasti jadi seteru. Tu dia nampak dah benda ni. Tu dia kata ke Nabi tu, kau akan dikeluarkan oleh kaum kau. Sebab tiada mendatang seorang laki-laki sekali-kali dengan seumpama barang yang engkau datangkan dengan dia dengan barang, melainkan diseteru akan dia. Kalau Nabi pergi cerita benda ni, Nabi akan jadi seteru. Nampak tu? Tu kita tengok bila Nabi pergi buat pengumuman kata dia seorang Nabi, tengok jadi apa. Semua orang kata Nabi ni tukang sihir lah, orang gila lah. Nampak tak? Ini benda ni Nabi dah dapat maklumat awal lagi. Habis tu. Dan jikalau mendapat akan daku oleh masa engkau, nescaya aku tolong akan dikau akan sebagai pertolongan yang mengkuatkan. Dia kata kalaulah aku muda lagi, aku akan tolong hang. Tu kata Waraqah ni, dia dah tahu dah ni Nabi akhir zaman. Kalau ada kesempatan aku muda aku akan tolong ni Nabi akhir zaman. Kemudian tiada diam Waraqah, melainkan mati ia bersegera. Lepas pada cerita ni dia dengar daripada Nabi, tak lama dia meninggal. Waraqah bin Naufal. Nampak tak? Ni kata Nabi dah dapat maklumat tentang ke depan. Apa yang akan berlaku berdasarkan pengalaman Nabi dahulu yang tertulis dalam kitab Injil. Itu maksud dia. Kawan ni dia boleh ramah masa depan. Dia ramah ni berdasarkan apa yang dia baca dalam kitab Injil. Orang yang jadi macam ni, yang diangkat menjadi Nabi, bila dia mengaku dia jadi Nabi, pasti akan dimusuhi. Itu dia berdasarkan benda yang dia baca dalam kitab Injil. Sebab tu dia cerita, malaikat yang bertemu ni, nama dia Namus. Dia pernah bertemu dengan Musa. Itu dia. Lagi sikit teruskan lagi. Dan berhentilah wahyu akan sebagai berhenti yang panjang, iaitu 3 tahun.
Bila berlaku kematian Naufal, Waraqah bin Naufal, jadi wahyu terhenti. Lama mana terhenti wahyu ni? 3 tahun. Berlaku 3 tahun terhenti wahyu. Ini baru nak masuk 2 tahun Covid. Kan? Terhenti habis. No? Terhenti habis. Kuliah-kuliah apa pun terhenti dulu. Kan? Ni kadang-kadang ujian. Kan? Nabi ni terhenti wahyu ujian 3 tahun. Wahyu terhenti. Hingga duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai duka yang bersangatan. Jadi Nabi ni rasa sedih sungguh. Pasal apa? Pasal wahyu ni tak turun 3 tahun. Buat kita lah orang yang minat mengaji, minat duk pergi masjid ni, bila tak boleh pergi ni dia rasa kecewa. Kan? Dia rasa kecewa. Tapi dia sabarlah nak buat lagu mana. Bukan kita seorang tak boleh pergi. Ramai orang tak boleh pergi. Cuma yang untung dia AJK. Siapa-siapa jadi AJK masjid ni untung lah masa ni. Kan? Boleh pergi masjid. Boleh mengimarah yang bukan AJK ni. JKK ni. Pakai tunggu. Tunggu sampai habis. Nah, cuma berdoa lah mudah-mudahan segera Allah Ta'ala angkat bala. Kan? Kita pun duk perhati tengok, tak tahulah dunia. Cuma kita minta lah selalu yang kita duk perhati tengok wabak penyakit ni. Kalau kita buat kajian sikit lah. Kan? Daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in ni, paling kurang 2 tahun. Wabak ni, dia akan jadi kurang dalam masa 2 tahun lah. Standard biasa. Itu pun atas keizinan Allah. Tapi biasa-biasa kita duk tengok dalam, kalau kita duk baca sirah, kisah-kisah zaman sahabat, zaman Rasulullah, penyakit wabak tengok. Kan? Berlaku sampai 2 tahun. 2 tahun. Sebab tu kita ni baru fasa nak ujung, nak cukup 2 tahun. Dan mudah-mudahan cukup 2 tahun, wabak ni pun hilang. Dan kehidupan kita jadi seperti biasa. InsyaAllah. Jadi Nabi pun mari perasaan berduka cita sedih ni. Sebab apa? 3 tahun wahyu tak turun. Kemudian turun atasnya, atas Nabi SAW oleh Jibril. Oleh malaikat Jibril dengan surah Ya Ayyuhal Muddassir. Lepas pada 3 tahun, turunlah malaikat Jibril. Itu pun atas perintah Allah kepada Rasulullah dengan bawa mari surah Ya Ayyuhal Muddassir. Ni surah yang kedua turun. Dan berturut-turut wahyu. Lepas pada tu, selalulah wahyu duk turun. Tu yang kita pernah cerita dulu tu. Kalau orang pergi Madinah Al-Munawwarah, belah belakang makam Nabi SAW, kalau kita masuk daripada Babus Salam, kita akan berjalan straight. Lalu depan makam Nabi SAW, kita keluar pintu tu. Keluar daripada pintu tu, keluar saja, kita masuk ke dalam sikit. Nak ada pintu besar tu, kita tengok. Nampak di pintu yang kita keluar daripada ziarah Nabi tu, ada satu pintu kecil. Yang dia tutup tembok, ada tembok keliling lah. Cuma kita boleh nampak di atas pintu tu, dia tulis Babu Jibril. Babu Jibril. Pintu malaikat Jibril. Makna dia masa Nabi di Madinah Al-Munawwarah, Jibril kalau dia turun nak jumpa Nabi, dia masuk kot pintu tu lah. Dia turun kot pintu tu. Cuma orang perempuan ni, dia tak boleh lah pergi depan ziarah Nabi tu, dia di belah belakang kan. Dia ada pintu tu, Babu Jibril dia panggil. Pintu malaikat Jibril. Okey. Dan turun surah inilah permulaan risalahnya kerasulan. Yang kata Iqra tu kenabian. Dilantik menjadi nabi. Kemudian turun surah Ya Ayyuhal Muddassir. Inilah permulaan risalah. Maksud dia dilantik menjadi rasul, kata setengah ulama. Surah ni lah yang kata angkat Nabi menjadi rasul. Mula-mula jadi Nabi, kemudian jadi Rasul. Sebab Nabi dengan Rasul ni 2 pangkat. Bukan 1 pangkat. Nabi lain, Rasul lain. Sebab tu tak semua Nabi itu Rasul. Bukan semua Nabi itu Rasul. Tapi bila sebut Rasul, mesti Nabi. Mesti Nabi. Sebab tu bilangan Rasul lebih sedikit daripada bilangan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab yang masyhur, pendapat dia kata Nabi ada 124,000 orang. Rasul ada 313.
setengah kata 314, setengah kata 315. Bermakna Rasul lebih sedikit bilangannya daripada Nabi. Cuma setiap orang yang jadi Rasul, dia kena lalu proses Nabi dulu. Dia tak boleh jadi Rasul terus. Dia mesti jadi Nabi dulu. Okey. Maka risalahnya terkemudian daripada nubuwahnya, daripada kenabiannya dengan 3 tahun. Jadi kalau kita nak ambil faham, Nabi jadi Nabi dulu, lepas pada jadi Nabi, 3 tahun baru diangkat menjadi Rasul. 3 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Bukan terus dapat Rasul. Dan jadilah ia Rasulullah menyerukan manusia kepada Allah Ta'ala dengan tersembunyi kerana ketiadaan disuruh zahir. Jadi ketika dilantik menjadi Rasul, Nabi pun main peranan lah, iaitu mengajak manusia kepada menyembah Allah dengan cara tersembunyi. Dengan cara tersembunyi. Mana dia buat senyap-senyap lah. Sebab apa? Sebab belum disuruh cara zahir. Belum disuruh terang-terang. Jadi Nabi buat dengan cara bersembunyi. Macam kita hari ni lah. Hantar, bukan pergi jumpa orang, pakai WhatsApp je. Pakai Messenger je. Jenis tu. PM tepi. Maklum sajalah. Orang lain tak tahulah, kita je tahu. Dan adalah mereka yang masuk Islam apabila menghendaki sembahyang, nescaya pergi ia kepada setengah daripada corong-corong bukit supaya ia sembunyi akan sembahyangnya daripada musyrikin. Jadi kalau orang Islam masa tu nak buat ibadah, terutamanya semayang. Cuma semayang belum difardu lah. Ini semayang sunat ke semayang apa, mereka akan pergi cari di celah-celah bukit tu, supaya orang musyrikin tak nampak. Masa tu. Ini kata orang Islam ketika ni sedikit lah bilangan dia. Kemudian nak buat ibadah cara bersembunyi. Hingga terlihat oleh beberapa orang daripada musyrikin atas Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi satu hari ini beberapa orang musyrikin Mekah dia nampak Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ni salah seorang sahabat besar Nabi ni. Kata setengah ulama dia ni pemanah yang dilantik oleh Nabi. Power ni. Sa'ad ibnu Abi Waqqas ni pemanah tepat. Dia ni kalau bab manah memang tepat, tak lari punya. Dan mereka yang serta Sa'ad ibnu Abi Waqqas daripada muslimin. Jadi satu hari musyrikin ni nampak orang Islam, salah seorang dia Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan beberapa orang lagi, hal keadaan sembahyang mereka itu pada setengah corong-corong. Cerong-cerong. Maksud dia orang musyrikin ni lalu nampak ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas dan beberapa orang Islam ni tengah sembahyang. Maka engkarlah musyrikun. Mereka itu. Jadi musyrikun bila tengok benda ni jadi terkejut dan mencerca sekaliannya musyrikun akan mereka itu muslimin. Jadi bila depa tengok orang Islam duk sembahyang ni, depa kata macam-macam lah. Sebab tu kita hari ni tengok kadang-kadang sembahyang ni jangan sampai jadi fitnah dia. Tu kadang-kadang nak sembahyang ni tak ada masalah. Tengok sahabat dulu bila nak buat ibadah ni mula-mula cara sembunyi, sok menyorok je. Kemudian bila menyorok orang musyrikin nampak, depa caci, depa maki. Itu dia kata dan mencerca sekaliannya akan mereka itu muslimin, maka hasil perkahlian. Jadi berlaku bergaduh. Bila dah mari sampai tahap duk maki orang duk semayang ni, duk main-main ni bergaduh. Dia kata antara dua firqah dan antara dua warakah. Antara dua kumpulan. Maksud dia kumpulan musyrikin dengan kumpulan muslimin yang sedikit ni. Berlakulah pergaduhan. Itu dia. Maka memukul oleh Sa'd bin Abi Waqqas akan seorang laki-laki daripada mereka itu. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas ni kuat lah. Jadi dia ni salah seorang yang memukul laki-laki daripada musyrikin yang duk hina, duk cerca daripada semayang. Maka meluka ia Sa'dun akan laki-laki tu. Dan itulah awal darah
yang ditumpah akan darah di dalam Islam. Ni yang berlaku pada zaman Rasulullah. Darah yang mula-mula tumpah ialah darah yang tumpah daripada seorang laki-laki yang dipukul oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Itu dia. Darah tu tumpah jatuh ke bumi. Kalau kita atas muka bumi ni hak mula-mula sekali berlaku penumpahan darah ialah cerita Habil dan Qabil lah. Yang ni zaman Nabi ni darah hak mula-mula jatuh ni. Maka tatkala itu masuk Nabi SAW dan segala sahabatnya, sahabat Nabi ke dalam rumah Arqam. Rumah Arqam. Iaitu sekarang ini masjid yang hampir dengan sofa pada pihak bawahnya daripada lorong yang di lambung rumah Syaibi yang sebelah kanan. Turun dari sofa. Ni kalau dia kata hari ni lah. Maksud dia rumah Arqam ni terletak di dalam masjid lah, di kawasan sofa. Di kawasan sofa, Bukit Sofa tu lah. Kalau kita tengok. Itu dia. Sana. Muhammad. Kejap kau lah. Okey Kak, kita masuk balik sana. Baik-baik Ustaz. Okey. Saya tengok Dar Al-Qam 242 sana. 242. 242. 2. Okey. 242 Dar Abu Bakrin. Okey. Dia kata Dar Al-Arqam ni ialah nama rumah kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, bapaknya Abdul Manaf bin Asad. Rumah ini dijadikan pusat gerakan dakwah Islam secara rahsia pada permulaan dakwah Islam. Di sinilah kaum muslimin baru memeluk Islam berkumpul dan melaksanakan solat secara bersembunyi. Tu dia kata kalau tengok sini rumah dia okey. Dia kata pintu tu dalam kitab kita kata tadi ya ini masjid yang hampir dengan sofa, dengan bukit sofa pada pihak bawah di dalam lorong yang di lambung rumah. Sebelah kanan turun dari sofa. Kalau kita turun daripada bukit sofa, dia duduk sebelah kanan. Di situ dulu. Lah ni masuk dalam masjid dah. Dulu bukit sofa lah. Tu rumah Arqam ni. Okey. Dan bersembahyang mereka itu hal keadaan bersembunyi di dalamnya rumah Darul Arqam hingga menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyatakan agama Islam dan menzohirkan akan Islam, dan dikuatkan agama Islam dengan masuk Islam Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Kemudian daripada Islam Sayyidina Hamzah dengan 3 hari pada tahun yang ke-6 daripada nubuwah. Ni cerita dia. Islam ni bersembunyi sampailah Allah Ta'ala buka Islam ni dengan cara zahir apabila masuk Islam Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ni, kalau kita tengok dalam sirah, dia masa sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, orang Islam ni ada 39 orang. Orang Islam ada 39 orang je. Kemudian bila Sayyidina Umar masuk, jadi 40.
Jadi 40 orang. Bila dah berlaku 40, masa tu Allah Ta'ala suruh zahirkan Islam tu. Tu yang berlaku 2 barisan yang dikawal pertama oleh Saidina Hamzah, yang keduanya Saidina Osman. Saidina Umar. Jadi depa ni yang keluar menzahirkan Islam. Itu dia. Itu dia. Okey Kak. Dengar tak? Alhamdulillah. Zuhair Okey. sihat. Okey, beres. Jadi kalau ikut Islam Saidina Hamzah dengan Nabi ni 3 hari je. Dengan Saidina Umar ni 3 hari je. Mana Saidina Hamzah masuk Islam dah cukup 3 hari, baru Saidina Umar masuk Islam. Dah. Okey, beres. Kemudian dia kata kalau ikut-ikut ni, masuk Islam Saidina Umar ni daripada nubuwah ni 6 tahun. Dan adalah masa sembunyi Islam 3 tahun. Dan dalam ini masa adalah kufar Quraisy menyakiti akan Nabi SAW dan menyakiti mereka itu akan segala musyrikin akan segala yang beriman dengan Nabi SAW daripada segala yang dhaif sahabat seperti Saidina Bilal dan Ammar ibnu Yasir dan bapaknya Yasir hingga mati Yasir bapaknya di dalam azab. Ni cerita kata zaman Islam ni tak ramai lagi. Jadi sebelum Saidina Umar masuk Islam, ketika tu orang kafir ni duk siksa orang Islam yang dhaif yang lemah-lemah ni. Sampai ada yang menemui ajal lah. Jadi dia. Okey. Jadi kita tanda situ mana? Pasal kita nak baca kitab kedua pula kan. Ya, betul Ustaz. Okey, tanda di situ. Ustaz bagi ada apa jemaah bagi soalan. Okey, mana dia soalan? Depa boleh buka cakap dengan Ustaz. Ya. InsyaAllah siapa yang nak ajukan soalan pada Ustaz Yusran, aktifkan mic anda. InsyaAllah silakan sebelum kita nak masuk kitab baru. Ada soalan tak? So macam mana? Semua dah faham? Faham kita masuk. Allah. Dah nak apa? Suami orang tak ada hantar. Saya boleh buat lah. Apa? Boleh buat air mata tu. Ada apa? Saya lagi boleh buat. Saya boleh buat seorang. Okey. Kejap je tau. Saya nak tutup biru mana? Mamak pun nak. Okey. Mana nak kata tanya tak marah. Saya ustaz marah. Okey. Okey. Bye. Alhamdulillah rasanya tak ada soalan kot. Okey, tak ada, kita boleh masuk kitab baru noh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah kita nak baca kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Imani. Okey. Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Imani. Jadi insyaAllah sebelum kita baca kitab ni, kita hadiahkan dululah pada pengarang kitab ni dan juga penterjemah. Pengarang asal dan penterjemah kitab ni. Mudah-mudahan kitab dia ni memberi manfaatlah kepada kita untuk faham tentang Islam dan iman ni. Dan kita dapat beramal lah. Hidayatul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arfatil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ila azwaji wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in sallallahu alaihi wa ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwah Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aku mulai baca kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat pemurah, lagi amat mengasihani. Jadi aku mulai baca kitab ni dengan nama Allah, Tuhan yang maha pemurah ataupun amat pemurah, lagi yang amat mengasihani. Ini kata pengarang, muqaddimah kitab Bismillah, standard lah. Ini dipanggil kalau kita belajar kan, dipanggil permulaan yang hakiki. Permulaan Bismillah ni dipanggil permulaan hakiki. Maksud dia sebelum Bismillah ni tak ada mula dengan kalimah lain. Itu dipanggil hakiki. Permulaan yang sebenar. Itu dipanggil permulaan hakiki. Kemudian lepas pada Bismillah kita akan jumpa kalimah apa? Alhamdulillahillazi. Jadi Alhamdulillah tu juga dipanggil permulaan yang idhafi, bukan hakiki. Mana permulaan juga tu Alhamdulillah, tapi permulaan yang ada kalimah lain sebelum dia. Itu maksud dia. Kalau bahasa mudah kita, Alhamdulillah ni permulaan yang idhafi. Bismillah tu permulaan hakiki. Gitu. Okey. Dia kata Alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi. Terjemah dulu. Bermula segala puji. Bermula segala puji. Jadi kalau ada segala, tak payah ulang puji-puji dua kali lah. Kadang-kadang kitab ni dia tulis bermula puji-pujian. Macam tu. Setengah kitab pula bermula puji-puji. Buat gitu. Kalau kitab ni pula dia kata bermula segala puji. Menunjukkan puji ni banyak lah. Tertentu ia puji. Bagi Tuhan yang mewajib ia Tuhan atas segala hamba-Nya, hamba Tuhan akan mengenal sifat ketuhanannya Tuhan. Gitu. Jadi kita puji Allah ni sebab apa? Sebab Allah yang mewajibkan kita ni sifat ketuhanan dia. Satu hidup di dunia ni kalau kenal Tuhan, jam lah. Buat kita lah no. Kalau hidup di Malaysia ni tak kenal apa? Agung, kacau lah. Tak kenal raja. Tak kenal Perdana Menteri. Berat. Sebab tu kita hidup di dunia ni kena tahu, kenal Tuhan. Itu dia kata ni. Jadi puji ni tertentu bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang mewajibkan ia Tuhan atas segala hamba-Nya Tuhan akan mengenal sifat ketuhanannya. Kenal sifat ketuhanan Tuhan. Itu ada sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus tu. Sebab tu kita nak kenal Tuhan, kenal sifat Tuhan. Cuma satu je. Jadi kalau kita nak sebut istilah Tuhan, yang pertama kita kena tahulah Tuhan dia mesti ada istighna, dia mesti ada sifat istighna. Istighna yang mana terkaya daripada tiap-tiap sesuatu. Dan iftiqar mana dia berhajat semua makhluk kepadanya. Itu baru Tuhan. Kalau tak ada dua sifat ni ataupun salah satu tak ada, orang tak panggil Tuhan. Itu kena faham molek dah. Tuhan tu iaitu Allah lah, yang mempunyai segala sifat kesempurnaan. Cuma sifat induk lah kalau bahasa mudah kita. Kuat, kuasa, kan? Maha kuasa, maha alim, semua tu dia duduk dalam dua sifat besar ni bagi istighna dan iftiqar. Kalau kita belajar lah, istighna dan iftiqar. Ingat molek tu? Okey. Dia kata Allah ni Tuhan, bagi Tuhan segala puji tertentu bagi Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang mewajibkan ia. Bila sebut mewajibkan, menyuruh ia. Ni kata benda bila wajib. Siapa yang suruh ni? Allah. Yang tu kita kena tengok di situ. Tengok orang. Ataupun tengok yang menyuruh tu. Sebab tu iblis ni, dia engkar kan. Satu, dia bukan pi tengok yang menyuruh. Dia tengok benda yang kena suruh.
Contoh, Allah Ta'ala suruh malaikat ni beri penghormatan kepada Nabi Adam. Dia pergi tengok tan Nabi Adam. Nah, bila dia tengok tan Nabi Adam, dia nampak Nabi Adam tu makhluk macam dia juga. Jadi tak layaklah dia nak pergi hormat Nabi Adam sebab Nabi Adam makhluk. Tapi malaikat ni dia bukan tengok tan suruh, dia tengok tan siapa suruh. Allah suruh. Allah suruh jangan cakap banyak. Tuhan sekalian alam. Itu dia kata Tuhan yang mewajibkan. Ia Tuhan atas segala hamba-Nya. Benda ni benda wajib ni. Wajib atas segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanannya. Sebab tu kita kena kenal Tuhan. Baru boleh hidup di dunia ni. Baru boleh buat ibadah. Ni tak kenal Tuhan. Berat. Maka melazim ia Tuhan akan mereka itu hamba. Takut akan dia, akan Tuhan. Dan mendirikan hak rububiyahnya. Yang ni kita tak baca lagi. Kita baca tadi sampai tentang sifat ketuhanannya. Arab dia kata ma'rifata uluhiyatihi. Berarti yang tu. Tengok Arab pula dia kata wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyatihi. Terjemah dia, maka melazim ia Tuhan akan mereka itu hamba-Nya, takut akan dia, akan Tuhan. Bila dah kenal Tuhan, baru mari perasaan takut. Ni tak kenal Tuhan, macam mana nak mari takut? Sebab tu orang tak semayang, dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, dia tak tinggal semayang. Sebab apa? Sebab dia tahu seksa Tuhan ni berat no, orang tinggal semayang ni. Itu salah satu contoh. Sebab tu bila kita kenal betul-betul Tuhan, kita akan mari khauf, takut kepada Tuhan. Bila takut kepada Tuhan, kita akan tunaikan segala kewajipan kita terhadap dia. Tapi hari ini ada orang, dia tak boleh buat kewajipan yang Allah Ta'ala fardukan kepada dia. Sebab apa? Sebab dia betul-betul tak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan, dia takkan jadi lagu tu. Dia nampak tak? Jadi step dia, nak mari takut kepada Tuhan, dia mesti kenal dulu. Nak kenal Tuhan pula, kena kenal sifat dia. Tu orang duk mengaji sifat 20. Nampak tak? Tu ulama susun tu cantik lah. Hari ini kita boleh tunai segala benda yang Allah Ta'ala suruh. Salah satu sebab apa? Sebab kita kenal Tuhan. Kalau kita tak kenal Tuhan, tak boleh. Nampak dah. Habis. Tu dia kata, dan mendiri akan hak rububiyahnya. Hak ketuhanan. Hak Tuhan tu. Terhadap kita ni taat kepada dia. Patuh kepada dia. Kita boleh tunaikan benda. Tu ni hak rububiyah. Tu terjemah daripada Arab dia. Rububiyatihi tu. Nampak? Pertama, Allah Ta'ala wajibkan kita kenal dia. Yang kedua, Allah Ta'ala wajibkan kita ni takut. Ada sifat takut kepada Allah. Kemudian bila dah mari takut, barulah kita boleh menunaikan segala hak yang ditentukan oleh Allah terhadap kita. Itu dah. Okey? Baik. Wassalatu wassalamu ala khairil anami. Terjemah dia, bermula rahmat Allah dan salamnya, salam Allah atas Nabi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Jadi kita dah cerita dah dulu. Ni kita cerita balik lebih kurang je. Bermula rahmat Allah. Rahmat tu bahasa Arab. Dan salam pun bahasa Arab juga. Tapi terjemah sini, terjemah Arab. Bermula rahmat Allah. Apa makna rahmat? Ada orang setengah jemaah, rahmat ni kasih sayang. Bermula kasih sayang Allah dan salamnya. Ada orang terjemah salam ni makna sejahtera. Dan sejahtera atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Gitu. Itu asal terjemah. Cuma ada orang bahas lagi. Kalau sebut kasih sayang, jadi kasih sayang ni biasanya timbul daripada orang yang mempunyai hati. Jadi kalau kita kata bermula rahmat Allah, bermula kasih sayang Allah. Jadi dia nak mari fikir kata Allah Ta'ala ada hati ya. Sebab tu orang terjemah rahmat ni makna dia
memberi kebajikan. Gitu. Bermula memberi kebajikan oleh Allah dan memberi salamnya, makna memberi selamatnya Allah atas Nabi yang sebaik-baik manusia. Gitu. Jadi boleh terjemah rahmat dengan makna memberi kebajikan. Dan salam tu boleh terjemah memberi selamat. Gitu. Allah Ta'ala beri kebajikan, Allah Ta'ala beri selamat dekat siapa? Dekat Nabi yang sebaik-baik manusia. Sebaik-baik makhluk. Tak ada siapa boleh challenge. Sebaik-baik makhluk. Nampak? Habis dah tu. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi masabihil zalami. Tu sambung Arab dia. Kemudian Melayu dia kata wa ala alihi dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga Nabi dan segala sahabatnya, sahabat Nabi. Mereka beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Ni orang panggil bahasa sastra kalau mengaji. Ni kalau mengaji sastra ni, inilah. Mereka ni diibaratkan, sahabat Nabi ni diibaratkan seperti beberapa pelita yang mencerahkan pada malam yang sangat gelap. Hebat sahabat Nabi ni. Sebab tu hari ni kita ni dapat pencerahan kan. Boleh buat macam ni, macam ni Nabi buat, macam ni Nabi makan, macam ni Nabi duduk. Pelita yang tunjuk semua benda kat kita tentang perbuatan Nabi ni, sahabat. Tu diibaratkan seperti pelita yang ada pada waktu malam yang kelam. Jadi bila ada lampu, cerah lah. Jalan yang gelap, bila pasang lampu jadi cerah. Jadi sahabat Nabi ni diibaratkan seperti lampu pada jalan yang gelap. Nampak tak? Kalau bahasa mudah kita, kalau tak ada sahabat Nabi, habis dah. Tak tahu apa. Tapi yang paling besar sekali Nabi lah. Tapi nak cerita kata, Nabi ni turunkan segalanya kepada sahabat dia. Daripada sahabat ni lah turun kepada tabi'in, daripada tabi'in turun kepada tabi'in, sampailah kita orang alim-alim, ulama-ulama, kumpul-kumpul kita sampai ke kita hari ni. Tu yang perjalanan kita tu tak lari. Nampak tak? Depa ni lah kehebatan dia duduk di depa ni lah. Sahabat Nabi. Habis. Wa ba'du. Asal dia amma ba'du. Sebelum amma ba'du, asal dia mahma ba'du. Panjanglah mahma ba'du. Kemudian panjang sangat mahma, tukar kepada amma ba'du. Panjang lagi amma ba'du. Buang amma ba'du, bubuh waw saja. Wa ba'du. Nampak tak? Maka inilah satu risalah, satu kitab yang kecil pada menyatakan barang yang tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia akan barang. Ni salah satu kitab kecil yang mana kitab ni nak cerita benda perkara yang tak dapat tidak bila mukallaf mesti kena tahu. Bila dia ni termasuk orang mukallaf, dia kena tahu benda ni. Kalau dia tak tahu berat. Tu. Daripada benda yang wajib ni tak dapat tiada bagi tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui akan dia akan barang tu. Apa dia barang tu? Barang-barang tu. Saya sebut barang-barang GNT pula. Bukan GNT nah. Barang-barang ni makna dia daripada iman. Tu barang yang tak dapat tidak bagi seorang mukallaf ni mengetahui apa dia? Iman. Iman, kepercayaan tu. Dan Islam. Nampak? Kehidupan kita sebagai mukallaf kena tahulah iman tu apa. Dan Islam tu apa. Ni hanya nama saja. Islam. Nama saja Islam tapi kehidupan seperti orang bukan Islam. Beratlah noh. Dan aqaidit tauhid dan pegangan-pegangan yang berkaitan dengan mengesakan Tuhan, tauhid. Ni kena kertilah benda akidah ni, benda-benda yang berkaitan dengan akidah. Itu nombor satu iman, yang kedua Islam, yang ketiganya pegangan-pegangan tauhid ni. Dan sembahyang, kena
dan puasa dan lainnya, lain daripada demikian itu, mana zakat, haji. Kena tahulah benda-benda yang tak dapat tidak bila kita mukallaf, kena tahu. Ni dah nak kata balik ni berapa? 4-5 kali balik. Ni tak mayang, tak reti apa lagi. Berat. Kehidupan ni tak tahulah lagu mana tu. Daripada beberapa kaedah agama Islam, mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia, dengan risalah yang kecil ni, akan segala kanak-kanak yang baru belajar pada medan ini. Jadi kalau tengok sini dia tulis kanak-kanak. Yang saya nampak dalam ni bukan kanak-kanak ni. Ni mak kanak-kanak. Mak long ada dalam tu. Nak kata kanak-kanak ni, bukan kanak-kanak dah ni. Tapi ini panggil bahasa pengarang menunjukkan tawaduk dia. Rendah diri dia. Seolah-olah kitab dia ni padan dengan budak-budak je. Tu dia kata, untuk kanak-kanak yang baru belajar medan ni. Jadi kalau macam kita duk tengok, duk mengaji ni, bukan kanak-kanak. Bukan baru belajar, lama dah. Tapi pengarang ni dia tawaduk. Dia rasa kitab dia ni padan dengan budak-budak je. Sebenarnya kitab dia ni hebat ni. Kalau di pondok ni orang baca sakat lah kitab ni. Itu dia. Habis. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada ada daya. Dan tiada ada daya. Nampak? Daya apa? Meninggalkan, melakukan, ataupun kita kata daya untuk melakukan ibadah. Dan tiada upaya. Maksud dia upaya untuk meninggalkan maksiat. Dengan ulama tu semua. Daya upaya. Nak buat kebajikan, nak tinggal maksiat, dia kata melainkan dengan atas aku tu. Dan tiada daya, dan tiada ada daya, dan tiada ada upaya aku atas menghasilkan barang yang aku kendaki. Aku ni tak boleh nak taat. Aku ni tak boleh nak tinggal maksiat. Aku ni tak boleh buat kebajikan. Aku ni tak boleh tinggal kejahatan. Melainkan, dia kata, barang yang aku kendaki. Mana? Hasilkan barang yang aku nak. Melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu terjemah daripada La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim tu. Maksud dia kita ni tak ada daya, tak ada upaya nak buat sesuatu yang kita kendaki, melainkan Allah yang mengkendaki. Maksudnya melainkan Allah yang beri kekuatan tu, ataupun beri upaya, ataupun beri daya upaya tadi tu. Allah yang bagi. Sebab tu kena ingat bila kita boleh buat kebajikan, syukur sebab Allah Ta'ala beri kekuatan, beri daya upaya kita untuk buat kebajikan. Bila kita boleh tinggal kejahatan, alhamdulillah pasal Allah Ta'ala beri kekuatan tu. Jadi habis. Biasanya haula ni setengah ulama kata ni buat maksiat. Kuatan ni buat kebajikan. Sebab dia gini buat taat dengan buat kejahatan, yang buat taat dengan meninggalkan kejahatan tu paling payah. Buat taat ni ramai orang boleh buat, tapi nak tinggal maksiat ni susah. Sebab tu dia pahala lebih tinggal maksiat ni. Habis tu. Muqaddimatun fil imani wal islami. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak iaitu tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasulnya. Rasul Allah. Itu kata iman ni makna dia apa? Makna dia tasdik, makna membenarkan hati dengan Allah dan Rasulnya. Dan dengan Rasulnya, Rasul Allah, dan dengan segala hukum yang datang dia akan hukum oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala, yang diketahui dia akan hukum daripada agama dengan darurah. Dengan darurah ni mana mudah lah kalau bahasa kita. Seperti segala i'tiqad dan ibadah dan muamalah dan munakahat dan jenayah dan lainnya. Dia. Okey, sekarang ni kita nak bahas tentang muqaddimah dia masuk. Tu dia sebut di sini, ketahui olehmu bahawasanya makna iman. Ni kita nak bincang makna iman.
Dia makna iman. Itu dia. Sana ya tunggu nah. Okey. Okey. Bila kita sebut beriman, dia sebut awal kan, ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak, iaitu tasdik hati dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan segala hukum yang datang dia akan hukum oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala. Okey. Jadi iman tu makna percaya. Iman tu makna percaya. Cuma kalau kita belajar, iman ni dia gini nah. Dia ada dua. Iman ni dia ada dua kategori. Satu dipanggil iman ijmalun. Iman ijmal. Beriman cara ijmal dia baik. Cara ringkas. Yang keduanya dipanggil iman cara tafsilun. Cara terperinci satu persatu. Satu iman. Dia ada dua kategori. Satu ijmal. Yang kedua tafsil. Cuma terjemah iman makna dia percaya. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada apa yang dibawa datang oleh Rasulullah daripada Allah. Itu makna iman. Okey, itu makna iman. Okey. Cuma iman ni dia ada kategori dia. Tu kadang-kadang pasal apa orang ni okey aku tak okey kadang-kadang kita tengok orang ni dia boleh buat ibadah dahsyat, kita ni tak boleh. Satu gini, dia iman ni ada beberapa peringkat. Jadi peringkat pertama dipanggil iman segala rasul. Iman segala rasul ni dia peringkat yang tak pernah turun, dia naik sokmo. Kalau bahasa kita naik selalu, dia takkan turun ke bawah, dia naik ya, sentiasa naik. Itu dipanggil iman segala rasul. Kemudian iman yang kedua, iman yang tak naik, tak turun. Dia maintain saja. Duk taratu je iman dia. Itu iman segala malaikat. Sebab tu iman malaikat, dia duk taratu. Dia tak naik, dia tak turun. Dia maintain je. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, iman segala manusia dan jin. Ataupun jin dan manusia. Iman manusia dan jin ni, dia ada turun, dia ada naik. Yang ni yang kita boleh tengok ni, boleh nampak ni. Bila seseorang ni kuat ibadah, ketika tu iman dia naik. Tapi bila ibadah dia kuat, iman dia turun lah. Sebab iman manusia dan jin dia ada turun, ada naik. Ada turun, ada naik. Ada turun, ada naik. Yang paling bahaya sekali, dia ada keluar, dia ada masuk. Dia boleh keluar, dia boleh masuk. Dia boleh keluar, dia boleh masuk. Tu kacau tu. Sebab tu penting bab keimanan, bab akidah ni. Kena mengaji betul-betul. Tu kadang-kadang kita ni mengaji, tak mau mengaji bab ni. Pasal bab ni dia payah sikit. Kita suka mengaji jenis macam hadis, ini tafsir, syok lah. Tapi yang ni nombor satu, nak mengaji hadis, nak mengaji hadis, tak ada masalah. Tapi kemas dulu akidah. Lebih lagi bab keimanan. Akhir-akhir zaman ni, ujian keimanan ni dahsyat tau. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ujian keimanan ni seperti seseorang yang menggenggam bara api. Dia genggam bara api. Makin lama makin panas kan. Jadi dia lepas. Tu hari ni ujian iman ni dahsyat. Ada orang kufur sebab apa? Perkataan dia. Ada orang kufur sebab apa? Perbuatan dia. Ada orang kufur sebab apa? Iktikad dia. Tu hari ni tengok. Manusia ni iktikad pelik-pelik. Pegangan hati dia pelik-pelik. Kadang-kadang buat perbuatan yang boleh menyebabkan jadi kufur. Ramai ni. Tu kadang-kadang takut. Tengok bab bercakap. Kadang-kadang bercakap ni tak ada lapik kalau bahasa kita. Dia kadang-kadang bercakap ni, kalau setakat kita kata jadi dosa, jadi apa tu, bukan kata boleh, tapi nak banding dengan jadi kufur tu berat lagi lah jadi kufur. Tapi bercakap ni ikut lah. Tu bahaya tu, hati-hati lah. Jadi kena beringat semua lah. Bukan puan-puan lah, saya pun sama aja. Jadi kita kena beringat. Tu iman. Jadi kita nak bincang tentang iman tu.
Itu dia. Okey. Okey Kak Noh, saya rasa kita berhenti macam tu. Kita berhenti macam tu. Ya Ustaz. Nanti kita nak sambung pasal panjang lagi nak cerita tu, iman tu. Dia cakap dengan Maka kau tu. ketahui olehmu, berhenti tu lah. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak, kan tu. InsyaAllah. Yang umur kita sambung boleh. Okey ya? InsyaAllah. Ustaz, ada jemaah kita ni ada soalan. Tanya. Jangan tak tanya. Untuk soalan. Okey. Ada soalan. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz tak kesorangan. Kita ada dalam 70 orang. Yang nak tanya soalan, boleh onkan mic. Teruskan dengan soalan anda. Alhamdulillah, Siti Rohayu, selamat datang. Walaupun baru belajar insya-Allah. Tentang kitab nanti admin akan sharekan. Boleh ambil nombor kontak kita di situ, nanti kita akan bagi tahu untuk nak dapatkan kitab Ustaz macam mana. Yang lain ada lagi soalan? Ustaz Farhan. Ustaz Farhan ada bersama kita ni Ustaz. Ustaz Farhan sekan. Ustaz Farhan di kebun. Ustaz Farhan mana? Timbul. Ustaz Farhan duk buat sawit. Boleh duit dia sawit punya. Okey, yang lain jemaah ada soalan tak? Kitab baru, nak tanya tentang bab iman boleh. Kitab yang awal tadi pun boleh. Kalau tak faham. InsyaAllah mungkin dia boleh study balik. Nanti bulan depan kita boleh start daripada soalan tu. Sebab masih baru dalam online ni. Ustaz boleh nampak dah gambar-gambar ni semua Ustaz? Nampak Nampak nah. Ustaz selok lah satu-satu. InsyaAllah. Ustaz Farhan. Nampak. Tadi kami duk tegang Ustaz Farhan. Maaf siapa? Ya. Ustaz orang tu. Ambil sawit sekan tu. Mana dia Ustaz Farhan? Boy, sekan Sawit punya, sawit. Sawit orang kita pergi kait lah, ambil upah. Okey. Selamat. Selamat. InsyaAllah. Rasanya apa? Mungkin teman kita pada kali ini kat sini je lah. Mungkin kita terima kasih banyak-banyak atas Ustaz. Kerana ada ruang masa dengan kita pada pagi ini. Lagi 5 minit ke 11 Ustaz. Okey. Jadinya Ustaz, nanti kalau untuk yang ke depan, Ustaz buat macam tu je Ustaz nah. Kalau bila Ustaz masuk tu, selalunya video Ustaz teraktif dulu tapi suaranya belum masuk. Jadi kalau suara tu melalui mute tu kita aktifkan suara sahaja. Baik insya-Allah. Tapi alhamdulillah hari ini berkeudara dengan baik tanpa ada gangguan. Selalunya kadang-kadang tak tentu juga line ni Ustaz. Yalah. Dan diucapkan terima kasih pada para jemaah semua yang dapat bersama-sama dengan kuliah Ustaz Yusran hari ini, dan insya-Allah mudahan Allah memberikan kita kefahaman keseluruhannya, dan insya-Allah sebelum kita nak tutup ni Hajah kita akan bercakap sikit. Terima kasih. Sebelum kita menutupi majlis kita ni, sekarang ni kerana kita kemudian banyak guna online sebenarnya kita masih aktif menjalankan tabung untuk infak sumbangan. Jadi sekarang ni bila tak dapat terus dengan kami, eloknya bolehlah jemaah masuk dalam akaun Hawa Muklisin atas nama Jawatan Pengurusan Muslimat Masjid Al-Huda.
account tertera yang ada dalam skrin ya. Okey. Bolehlah buat demikian. Siapa yang bagi sumbangan tu kami dahului dengan ucapan ribuan terima kasih banyak-banyak. Tengok kita boleh tutup majlis doa ini. Tuan Majlis. Okey, sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Ustaz ya. Kami akan susul kemudian Ustaz. Okey, terima Okey, kasih semua. terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih yang lain Sama-sama. semuanya. InsyaAllah kita akan tutup untuk kita punya kuliah kita nah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jom. Dah boleh buat.